Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Keberadaan 6 terdiri pada 12 sekolah iaitu Sekolah Masail Kuala Lebah pada Serang Kuala Kedah dan Sekolah Masail Sungai Bahaya Hulu Langat pada Selangor. Kami berempat adalah wakil sekolah untuk membuat pemandangan bicara Seri Rasa Pastel pada hari ini. Sebelum itu, di bawah saya adalah maklumat tentang sekolah kami, SK Kuala Lebah dan SK Sungai Bahaya. Seterusnya ialah maklumat tentang pemetaan cilik dan barisan guru pembimbing bicara Rasa Pastel tahun ini. Baiklah rakan-rakan yang menonton pada hari ini, saya Ummu Khairawati Kawasan Mani, pembentang pertama bersama Mama Imam Faris bin Azman, pembentang keempat dari SK Kuala Lebah Kedah. Manakala Muzarifah Husna binti Misni, pembentang kedua bersama Mama Wafiq Firas bin Zulkifli, pembentang ketiga dari SK Sungai Bahaya Selangor. Tajuk kami ialah cara Syah menangani rasuah. Sebelum saya mengupas lebih lanjut tentang isi-isi pertanyaan kami, izinkan saya melaporkan dorangkan pantau pembuka rasuah. Mudik ke Hulu membeli badik, puncak ke jemaah penunjuk arah. Generasi baru harus dididik, cara membenci rasuah. Ketika maruah sering diuji, hati walah hidup dizalimi. Kejadian rasa mudah terkecil, cantas bertolak sebelum bersemi. Rakan-rakan penonton sekalian, cara-cara menangani rasuah dari aspek pendidikan ialah melalui peranan sekolah iaitu mengadakan kempen pendidikan tentang rasuah. Sebelum itu, kita dengar dulu pendapat dan guru besar Tuan Jaafar bin Ahmad melalui temu kami pada 21 Mei 2023 yang lalu. Cikgu, apakah cara-cara ingin mencegah rasuah di peringkat sekolah ini? Bagi peringkat sekolah, pihak sekolah telah mengadakan antaranya penerangan tentang keburukan menerima rasuah. Jadi kita juga telah memberikan sedikit sebanyak ceramah tentang anti rasuah ini agar murid-murid di sekolah ini faham tentang keburukan mengambil ataupun menerima rasuah di kalangan pelajar sekolah ataupun di kalangan orang-orang awam. Selain itu, sebagai murid sekolah, kami perlu menghati 5 prinsip rukun negara supaya kami menjadi murid yang taat kepada Allah dan mempunyai jati diri yang kuat dalam mengatakan tidak kepada rasuah. Seterusnya, pihak sekolah juga perlu mengadakan ceramah dari agensi luar untuk memberi pandangan supaya pelajar di sekolah rendah mengenai aktiviti dapat melindungi diri dari betul amalan rasuah dari pihak awal lagi. Oleh itu, cara saya menangani rasuah dari aspek perundangan melalui proses pendidikan kami di Perpustakaan Awam Sungai Petani dalam artikel pilihan rasuah edisi Mac 2007 ialah kerajaan perlu meningkatkan penguasaan undang-undang dan hukuman. Dalam Seksyen 17B atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali nilai sopan. Jika sopan dapat menilai antara RM10,000, mana yang lebih tinggi jika disampaikan dengan kesalahan rasuah. Manakala Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 atau 711 pula melindungi orang awam yang melaporkan aktiviti rasuah melalui bukti yang hukum pelaku yang melakukan rasuah. Seterusnya, saya menjemput rakan saya Muzarifah Husna binti Misni dari SK Sungai Bahaya untuk menerangkan lebih lanjut. Dipersilakan. Assalamualaikum kepada guru dan rakan-rakan pendengar program Rasa Bastes. Saya Muzarifah Husna dari SK Sungai Bahaya akan menyambung pembentangan daripada Umi Khairiyah dari SK Kuala Lebah. Saya akan membentangkan tajuk cara-cara menangani rasuah dari sudut sosial dan integriti. Beli-belikat tipukan kuah, masyarakat madani benci rasuah. Pantun dogera yang saya bacakan merupakan salah satu kempen kesedaran anti rasuah. Ia perlu dipromosi dengan aktif bagi menyedarkan masyarakat akan betapa buruknya kesan rasuah terhadap hidup kita. Masyarakat hendaklah berani melaporkan kes-kes rasuah yang berlaku di sekeliling mereka kepada pihak yang berwajib agar berasuah segera ditangkap. Selain itu, aktiviti masyarakat dengan NGO dan organisasi anti rasuah perlu dijalankan lebih kerap dan berterusan agar kerjasama dan hubungan baik dapat terjalin. Seperti wujudnya Rasuah Bastes yang masih baru di Malaysia. Anggota masyarakat juga haruslah berperanan mendidik dan menjadi teladan kepada keluarga mereka tentang bahaya rasuah agar nilai ini dapat diterap pada generasi yang akan datang.
Langkah seterusnya adalah melalui peranan integriti. Mengikut Kamus Peribahasa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, integriti ialah kejujuran dan ketulusan. Ini bermaksud sikap berintegriti perlu ada dalam diri bagi setiap individu dan organisasi bagi menangani rasuah. Di negara kita mempunyai Institut Integriti Malaysia IIM yang berperanan untuk melatih pegawai sektor awam. Justeru itu, ia dapat membendung gejala rasuah di negara kita dengan memastikan sektor awam mengamalkan integriti. Ini jelas dengan usaha kerajaan melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023. Tanggungjawab ini perlu dipikul secara bersama oleh pihak berkuasa, anggota masyarakat serta pertubuhan bukan kerajaan NGO. Kita juga boleh memuji Pesuruhjaya SRM Tan Sri Zulkifli Ahmad melalui prinsip 3J yang diperkenalkan. Jangan hulu, jangan bersubahat dan jangan ambil jalan singkat dalam setiap tindakan kita bagi memastikan negara bebas rasuah. Kepada rakan pembentang saya iaitu Musdalifah Husna. Kini giliran saya Muhammad Wafiq Firas bin Zulkifli dari SK Sungai Buaya akan menyambung pembentangan dengan tajuk cara-cara menangani rasuah dari sudut politik dan agama. Kerajaan komited dan telus membanteras gejala rasuah bermula daripada pemimpin negara, khususnya yang berlaku di kementerian dan jabatan atau agensi kerajaan. Bukti ini ditunjukkan melalui Pelan Pembangunan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023. Budaya kronisma dan nepotisme mesti dirobohkan kerana ia telah menjadi benteng bagi melindungi para pelaku rasuah dan salah guna kuasa dalam struktur pentadbiran kerajaan. Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM bertanggungjawab membanteras gejala rasuah secara bebas dan telus tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Langkah seterusnya adalah melalui peranan agama pula. Allah melaknat orang yang rasuah, menerima rasuah dan menjadi perantara rasuah. Riwayat Al-Tirmizi 1337, Ibnu Majah 2313. Hadis ini menjadi bukti agama Islam memerangi rasuah, begitu juga dengan agama yang lain seperti Buddha dan Hindu. Keimanan dan kepribadian yang tinggi ditanam dari kecil menjadi benteng yang paling kukuh untuk membanteras gejala rasuah. Selain itu, penerapan konsep keagamaan dan moral terus diperkukuhkan di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar, sekolah dan universiti. Bak kata peribahasa, melontar buluh biar dari rabungnya. Institusi agama juga memainkan peranan dengan menyebarkan kepada orang awam melalui khutbah Jumaat di masjid-masjid. Ringkasnya, pendidikan agama sangat penting dan berupaya menyekat penularan gejala rasuah. Seterusnya, saya serahkan kepada Muhammad Iman Faris bin Rasman daripada SK Gua Lobak, Kedah. Terima kasih Muhammad Wafiq Firas bin Zulkifli dari SK Surabaya di atas pembentangan tadi. Seterusnya, saya Muhammad Iman Faris bin Azman akan meneruskan lagi bicara cilik mengenai cara-cara menangani rasuah dari aspek psikologi. Psikologi mempengaruhi kita untuk tidak melakukan amalan-amalan yang tidak baik seperti mengamalkan amalan rasuah atau menerima sogokan daripada mana-mana pihak walaupun di tingkat sekolah rendah. Menurut penulis Muhammad Fazil Hussein di dalam bukunya Jenayah Rasuah Anda dalam Mencari Keberkatan Rezeki halaman 113 hingga 115, mencegah rasuah adalah bermula dari rumah. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak supaya jangan menerima upah bila anak-anak dapat menyelesaikan sesuatu tugas maupun mengambil barang orang lain tanpa kebenaran. Selain itu, kita juga perlu membina ketakwaan dalam diri, iaitu hidup sederhana dengan tetap mengamalkan sikap tamak, tidak hidup secara bermewah-mewah, sentiasa mengukur kemampuan diri dan sentiasa mementingkan kesejahteraan hidup. Kita juga perlu sentiasa bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan dan perlu ikhlas dalam menjalankan tugas tanpa menerima upah atas sokongan dalam menjalankan tugas tanpa menerima upah atas sokongan dari pihak ketiga atau serta menjalankan tugas sebagai ibadah.
Dengan itu, psikologi diri amat penting dalam menangani amalan rasuah dalam kehidupan seharian. Begitu juga psikologi masyarakat, iaitu perlu menyatakan tidak tentang rasuah serta mengalakkan kempen Mak Kata Jangan sebagaimana dalam video kempen rasuah Buster. Oleh itu, masyarakat perlu campur tangan dalam membatas rasuah di negara kita. Rakan-rakan dan penonton sekalian, untuk menyiapkan tugasan pembentangan cilik dan rasuah Buster kita pada hari ini, kami telah membuat rujukan buku-buku, iaitu buku Jenayah Rasuah, Raja dalam Mencari Keberkatan Rezeki, Isu-isu Integriti dan Jenayah Rasuah di Malaysia. Kedua-dua buku itu telah ditulis oleh Muhammad Fazil Hussein pada tahun 2021 dan 2018. Buku ketiga pula, iaitu buku Rasuah Nampak Senang di Dunia, Sengket di Akhirat, yang ditulis oleh Datuk Muhammad D. Yusof pada tahun 2022. Kami juga telah membuat penyelidikan di Perpustakaan Awam Terat Desa Terat Batu, Perpustakaan Awam Sungai Petani, Kedah pada 21 Mei 2023. Kami juga telah membuat Kembali Ilmu ke Pustaka Raja Tohuda pada 31 Mei yang lalu. Sebelum kita mengakhiri pembentangan cilik kita pada hari ini, izinkan saya melafazkan dua rangkap pantun nasihat untuk menangani rasuah. Manis senyuman teruna bertuah, anak dara sopan bertimpuh, teguhkan iman hindari rasuah, kelak negara tumbuhnya ampuh. Mau berduri ditanam petani, pohon dijauhi lebat berbuah, jati diri tonggak menani, teguh berdiri tanpa rasuah. Sekian, terima kasih. Jom bersama-sama membatas rasuah.